Hafizi Rosli di luar Istana Negara. Hafizi, panas ke dekat luar Istana Negara itu dan juga apa perkembangan yang dapat dikongsikan buat ketika ini? Baik, terima kasih Zul dan juga Ehsan. Betul, saya berada di pintu 2 perkarangan di Istana Negara ini. Saya menggantikan Syazwani sebenarnya. Sekitar pukul 3 petang tadi saya masih lagi fresh lagi lah untuk bertugas di sini. Cumanya suasana ataupun cuaca di sini sedikit mendung. Saya jangkakan juga mungkin akan hujan ataupun mungkin akan hujan rintik setidaknya sejam ataupun 2 jam lagi mungkin. Tapi kalau di sebelah pagi tadi mungkin agak panas sedikit. Dan kalau kita dapat lihat juga di Istana Negara ini pada hari ini saja hanya ada satu pergerakan saja keluar masuk ke Istana Negara, iaitu melibatkan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh yang telah pun mempersembahkan keputusan rasmi PRU ke-15 yang telah pun diserahkan kepada Istana Negara. Dan kalau kita nak lihat juga sebentar tadi, Istana Negara ada mengeluarkan kenyataan sebenarnya daripada Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, iaitu Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, yang kalau boleh saya nak petik sedikit apa yang diperjelaskannya. Katanya pada ketika ini dokumen yang telah pun dikemukakan oleh pengerusi SPR sendiri menyatakan bahawa tiada parti politik berjaya memperoleh majoriti mudah kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan yang baru. Dan sehubungan dengan itu, menjunjung titah perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Istana Negara telah meminta kerjasama yang di-Pertua Dewan Rakyat yang berbahagia Tan Sri Azhar Azizan Harun memohon kepada ketua parti-parti politik dan ketua gabungan parti-parti politik yang mempunyai jumlah kerusi yang banyak untuk memaklumkan kepada pihak Istana Negara mengenai gabungan parti-parti politik yang telah dipersetujui antara parti-parti politik ataupun gabungan parti-parti politik berkenaan bagi pembentukan kerajaan baru pasca PRU ke-15. Dan penjelasan sedikit lagi adalah ketua parti-parti politik dan ketua gabungan parti-parti politik tersebut akan diminta oleh Yang Berbahagia Tan Sri yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk memaklumkan mengenai gabungan parti-parti politik yang telah dipersetujui masing-masing serta mengemukakan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat berikutan gabungan parti-parti politik tersebut untuk menjadi calon Perdana Menteri Malaysia kepada Istana Negara sebelum jam 2 petang esok pada Isnin 21 November 2022. Itu time frame yang telah pun diberikan oleh Istana Negara sendiri mengikut kepada kenyataan yang telah pun dikeluarkan ini. Saya pasti juga pada ketika ini masih lagi belum ada gabungan yang berjaya memperoleh majoriti dan juga sekaligus dapat membentuk kerajaan. Jadi pelbagai rundingan lah, sama ada di pihak Pakatan Harapan, sama ada di pihak Perikatan Nasional juga masing-masing sedang berunding pada ketika ini untuk mengajak mereka bersama membentuk ataupun mendapatkan majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Dan pastinya tumpuan di Istana Negara, kalau kita lihat juga, kita nak nantikan mungkin ada pergerakan-pergerakan daripada ahli politik ataupun kepimpinan parti-parti, sama ada di Pakatan Harapan maupun di Perikatan Nasional, sama ada mereka akan masuk untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong ataupun tidak. Itu masih lagi kami tidak dapat sebarang maklumat dan juga tiada pergerakan pada ketika ini. Dan saya juga melihat pada ketika mungkin rundingan masih lagi berlaku kerana rundingan ini bagi parti-parti politik sebenarnya bukan sekadar untuk membentuk sebuah kerajaan saja, tapi mereka juga perlu memikirkan bagaimana prinsip yang mereka pegang sebelum ini untuk tidak bergabung dengan mana-mana parti tertentu dan juga kepercayaan penyokong-penyokong mereka. Itu antara pertimbangan yang perlu mereka fikirkan sebelum bergabung dengan mana-mana pihak untuk membentuk kerajaan bagi PRU atau pasca PRU ke-15 ini. Mungkin itu sahaja yang sempat saya bawakan pada ketika ini. Kembali semula bersama Ehsan dan juga Zul. Hafizi, sebentar, kalau saya mau tanyakan keadaan di luar Istana Negara itu dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara dan juga tiada sebarang perkembangan terkini dan juga pergerakan ahli-ahli politik yang dibenarkan untuk memasuki Istana Negara itu, adakah rakan-rakan wartawan yang lain masih lagi setia berkemah di luar Istana Negara itu ataupun masing-masing ada buat keputusan untuk bergerak ke tempat-tempat lain? Kerana difahamkan sekumpulan wartawan juga berkumpul di Bukit Damansara di luar kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana cerita di kalangan rakan-rakan wartawan, Hafizi?
Ya, kalau saya dapat lihat dan juga saya dapat saksikan, rakan-rakan wartawan masih lagi setia menunggu dan katanya mungkin ada pergerakan seorang pimpinan tertinggi parti politik iaitu daripada Pakatan Harapan hendak menghadap Yang di-Pertuan Agong, namun kami tidak dapat pastikan sama ada ia sahih ataupun tidak. Jadi kami masih lagi menunggu sama ada pergerakan itu ataupun tidak. Dan mungkin itu saja dapat saya bawakan. Pada ketika ini masih lagi menunggulah ramai ini. Okey, Nampaknya walaupun hujan pun saya kira dengan pihak istana juga telah menyediakan kemah di sini cukup selesa. Terima kasih kepada pihak Istana Negara kerana memberikan keselesaan kepada kami untuk membuat liputan pasca PRU ke-15 terutamanya untuk pembentukan sebuah kerajaan baru ini. Okey, terima kasih Hafizi. Sekiranya ada perkembangan terbaru, pergerakan ahli-ahli politik, maklumkan kepada kami. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Hafiz Rosli langsung dari perkarangan Istana Negara. Ihsan.